Selamat datang ke The Duyung Show. The Duyung Show ni adalah salah satu platform yang mana kita daripada Farmasi Duyung nak kongsikan tentang info-info berkaitan dengan kesihatan, info yang berkaitan dengan kecantikan dan juga info-info semasa lah. Anda bersama saya lagi, Nabila, pegawai farmasi anda daripada Farmasi Duyung Cawangan Duyung Melaka. So, apa tajuk yang kita nak bincangkan hari ini adalah, adakah semua ubat boleh dihancurkan? So, question mark dekat situ, tanda soal. So, pernah tak antara rakan-rakan ni semua macam nak makan ubat ni tak boleh lah, ubat ni macam pahit sangat, ataupun tengok ubat biji tu kan macam besar sangat, macam ni takut tak boleh nak telan ni. So, macam pernah tak ada perasaan macam tu? So, situasi yang memerlukan ubat untuk dihancurkan adalah yang first adalah mungkin susah nak telan lah. Mungkin kita nak mudahkan untuk orang-orang yang susah telan, ataupun contohnya ada pesakit yang gunakan saluran tiup pemakanan tu kan, daripada hidung masuk tu. So, yang kedua, situasi yang kedua adalah di mana untuk kurangkan rasa pahit ubat tu lah, rasa tak suka pada ubat tu. Okey, so situasi yang ketiga adalah apabila kita tak jumpa dos ubat tu dalam bentuk tablet, dalam bentuk biji ataupun dalam bentuk air, dalam bentuk sirap lah. So, contohnya ubat yang kita susah nak jumpa dos tu, contohnya macam folic acid. Folic acid tu untuk tambahkan darah kan. Contohnya folic acid kita biasa kalau macam dekat klinik kerajaan biasa ada folic acid satu tablet 5 mg. So, mungkin dos untuk kanak-kanak mungkin 1 mg kan. So, kalau 1 mg, so macam mana kita takkan nak bahagi 5 kan. Folic acid tu macam susah. So, kita hancurkan. So, tengoklah kita buat contohnya 5 mg dalam 5 ml ke. So, kalau contohnya patient tu, pesakit tu punya ubat 1 mg, so dia ambil 1 ml. Contohnya kalau macam kita buat 5 mg 10 ml ke, so bersamaan dengan 1 mg bersamaan 2 ml. So, bila time nak bagi, kita kena kira lah. So, kita kena bagi 2 ml sahaja kepada pesakit, macam tu. So, biasanya ubat ni kita tak boleh senang-senang nak potong, atau kita tak boleh senang-senang nak hancurkan, sebabnya dia mungkin akan mengganggu ataupun menjejaskan keberkesanan ubat tu sendiri ataupun keselamatan ubat tu sendiri. Mungkin kalau ubat-ubat biasa, Panadol ke, tak apalah kan kalau kita nak hancurkan. Tapi kalau contohlah tu ubat macam ubat kanser ke kan, so bila kita hancurkan tu, takut nanti orang sekeliling pun terdedah kepada bahaya juga. Okay. So, dekat sini saya nak share jenis-jenis ubat yang kita tak boleh nak hancurkan. So, ubat formulasi khas. Yang pertama adalah ubat formulasi khas. So, ubat formulasi khas ni adalah, maksudnya adalah dia direka bentuk untuk melepaskan dos tu secara perlahan-lahan dalam perut. So, tujuannya adalah untuk nak kurangkan kekerapan pesakit daripada ambil ubat tu lah, ataupun juga untuk kurangkan kesan sampingan. So, antara ubat-ubatnya adalah, saya tunjuk sini okay, macam ni, Diamicron MR. So, dia ada tulis MR kan. Okay, so MR ni maksudnya modified release. So, yang ni tak boleh potong lah. Neolin SR 250. Okay, SR tu maksudnya slow release. So, yang ni pun sama, tak boleh potong. Dapamide amlodipine, ubat darah tinggi lah. Okay, ini pun sama, ada tulis bawah ni modified release. So, kalau boleh tak boleh potong lah. Okay, kalau ubat kencing manis biasa, glucose biasa, kena makan contohnya 2 biji 2 kali sehari. Tapi kalau makan ubat yang ni, mungkin dia kena ambil satu hari sekali sahaja pengambilan ubat tu. So, tak payah nak ambil 2 kali. So, dah mampu untuk kurangkan kekerapan pesakit untuk ambil ubat. So, ubat enteric coated yang kedua adalah, enteric coated ni apa pula? Enteric coated ni dia ada satu, contohnya ni ubat. So, ubat dia salutkan ubat ni dengan satu salutan yang mana dia tak untuk mencegah daripada kita punya ubat ni dirosakkan ataupun dihakis oleh kita punya asid dalam perut, dan juga untuk kita lindung perut kita daripada kita punya ubat ni mungkin dia macam bagi kesan tak selesa sikit pada perut. Dan yang ketiga adalah ubat bawah lidah. Biasanya orang yang ada sakit jantung lah, kita panggil dia glycerin trinitrate. So, ubat dia GTN lah, sublingual GTN. Memang fungsi dia untuk letak bawah lidah. Bila rasa
macam dada mencucuk-cucuk macam tu. So ubat bawah lidah ni biasanya kita akan letak dekat bawah lidah, sebabnya dekat bawah lidah ni nanti dia akan ada kita punya salur saluran darah, dia akan serap dengan cepat lah. So dapat membantu tindakan ubat tu dengan cepat. Sebab biasa orang sakit jantung ni setiap masa, setiap detik, setiap saat tu berharga. So kalau boleh kita nak ubat yang bertindak cepat. Sebab tu kita letak bawah lidah, jangan kunyah, jangan telan, biar dia serap sahaja dekat bawah lidah. Okay. So ubat kapsul, kita biasa tengok ubat kapsul kan, yang macam ubat Ponston ke dalam kapsul kan. So kenapa kita tak boleh nak hancurkan dia? Sebabnya dia dah direka untuk kita terus telan lah. Okay, untuk terus telan tanpa dipotong dan juga dibuka. Kalau contoh tak boleh nak makan ubat tu, macam ubat tablet kan, ubat biji tak boleh nak telan, so boleh pergi dekat farmasi bagi tahu. So kita ada macam-macam. Kalau ada ubat tu ada formulasi lain, contohnya ubat yang tablet tu mungkin kita ada dalam ubat sirap, ataupun dalam patch ke, dalam bentuk patch, ataupun dalam bentuk disposable tablet yang kita masukkan dalam air, nanti dia boleh larut tu ke. So banyaklah, ada ubat Paisari, ubat jenis suppository yang boleh masuk dekat kita punya kemaluan ke. So ada macam-macam ubat yang kita boleh gantikan, tapi ikut kesesuaian ubat tu lah. Ingat, anda sihat, kami gembira. Terima kasih, jumpa lagi.